Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Okey, kembali terima kasih kerana sudi menonton rancangan YouTube saya. Okey, untuk kali ini kita akan buat satu video yang lain daripada sebelum ini, iaitu di mana saya akan berkongsi tentang berapa banyak belanja telah saya gunakan untuk membeli buku semasa di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2022 yang lalu. Okey, saya bukanlah pencinta buku, tapi saya suka membaca buku, dan hobi ni memang telah lama saya mulakan sejak sekolah lagi, dan beberapa tahun kebelakangan ni saya telah berhenti daripada membeli dan juga membaca buku. Bukan kenapa, sebab ialah macam-macam berlaku, dan tiba-tiba untuk Pesta Buku kali ni saya menemui semangat baru untuk mula membaca. Tapi sebelum memang selama ni pun saya memang peruntukkan duit untuk pembelian buku, walaupun saya dah tak membeli buku secara aktif. Dan saya memang dalam kebelakangan ni saya memang membeli buku semasa Pesta Buku sahaja. Kerana saya baru temui satu istilah baru sebenarnya, itu sundoku, sindrom membeli buku tanpa membaca. Oleh itu kita, tanpa membuang masa, saya akan ceritakan sikit. Okey, saya telah membeli buku di Pesta Buku Antarabangsa, dan buku yang akan saya tunjukkan ni lah. Ini bukan booktuber saya hanya tunjuk dulu apa yang saya beli. Ini ialah buku pembelian saya sepanjang Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 22, dan juga ialah di Kuala Lumpur Alternative Book Fest semasa bulan Februari yang lalu. Okey, jika boleh nampak, berat ya, makin lama makin berat. Okey, ini ialah tajuk buku-buku yang saya beli di dua Pesta Buku. Okey, dan boleh nampaklah di mana tidak lagi saya menumpukan kepada novel cinta. Memang perlu ada, tapi sebagai mengisi untuk meringankan kepala, tapi tengoklah subjek pembacaan saya pun telah berubah. Dan semua ialah dalam buku bahasa Melayu. Ini ialah buku terjemahan, dan ini ialah buku terkini. Okey, ini ialah buku-buku yang telah saya beli. Dan nak tahu berapa perbelanjaan hangus saya? Dan saya akan maklumkan sebentar lagi. Kita letak tepi dulu buku-buku ini. Saya tak sempat mendapat tanda tangan penulis buku ni, Aiman Rashidan Wong, sebab saya tak berkesempatan untuk pergi. Okey, saya dah ini ialah sampulnya, dan ini ialah bakinya, iaitu terdapat lebih kurang RM187 daripada baki sebelum ni ialah RM316. 100, 50, 57, 58, 185, 186, 187, dan juga baki ialah dan 60 sen. Dan kita akan hanya ambil wang kertas saja. Yang ini saya akan masukkan ke dalam tabung shilling saja. Saya belum pernah lagi memperkenalkan tabung shilling saya ya. Okey, jika boleh nampak sini, ini ialah sepanjang tahun ini ya. Dan saya tak pasti yang dia akan penuh untuk tahun ni, sebab saya pernah, tabung ni dah lama dengan saya, dan jika dia penuh pun masa dulu untuk tahun lepas mengambil masa lebih kurang dalam 3 tahun kalau tak silap saya. Dan untuk tahun ni saya rasa mungkin dalam suku ataupun kurang daripada separuh ataupun kurang. Tapi tak apa, sebabnya saya telah, tahun ni kita akan mulakan buku baru. So ini memang daripada Januari ya. Memang tak boleh nampak lagi barisan, boleh nampak lagi dasar tabung ni. Tabung ni saya pergi masa saya dapat semasa pameran PIDM beberapa tahun lalu. Saya pun tak ingat di mana. Okey, dan inilah bakinya sebanyak RM187.
Dan ini kita akan bawa ke depan, dan juga jika kita akan membeli buku sepanjang tahun ini. Okey. Oh, saya juga telah membaca di media sosial di mana mereka membandingkan ada yang berbelanja macam apa, melepaskan geram sebab telah 2 tahun pesta buku tidak diadakan, dan ada juga yang hanya membeli sekadar yang perlu sahaja dan sebagainya. Saya tak yalah, selepas 2 tahun memang macam-macam, memang pesta buku sesuatu yang ditunggu oleh peminat pembaca buku dan juga penjual buku. Dan dalam minggu ni juga beberapa penerbit buku telah memberi makluman yang bahawa harga buku akan meningkat selepas pesta buku kerana untuk menanggung kos kertas. Okey, yang tu saya faham. Okey, oleh tu saya akan memberi panduan macam mana saya mengumpul duit untuk menyimpan buku, untuk menyimpan duit membeli buku semasa pesta buku. Okey, untuk makluman, ini adalah duit saya, cara saya. Oleh itu saya rasa cara ini sesuai dengan belanjawan saya yang telah saya gunakan sekian lama. Dan jika anda rasa mendapat ilham dan inspirasi, boleh ikut. Dan setiap orang mempunyai pendapatan, komitmen yang berbeza, ya. Okey, oleh itu saya akan maklum macam ni. Dari awal lagi, semasa saya mula belanjawan secara suka-suka, saya memang saya memperuntukkan sebanyak RM20 setiap bulan untuk menyimpan. Okey, kalau ikutkan RM20 tak banyak, tapi saya bukanlah beli buku setiap bulan pun. Sebabnya kalau ikutkan purata satu buku dalam lebih kurang RM30 macam tu. Oleh itu, dan jika saya membeli di pesta buku, harga akan berkurangan memandangkan terdapat promosi dan juga diskaun oleh penerbit buku. Dan oleh itu, saya rasa RM20 sebulan cukup untuk peruntukan belanjawan saya dan peruntukan saya. Dan jika didarab dengan 12 bulan, bersamaan dengan 240. Oleh itu, kalau jika lihat di sini, buku yang saya beli semasa pesta buku ialah berjumlah ialah RM239. Memang kalau ikutkan untuk setahun tu memang dalam bajet kiranya, masih lagi dalam perbelanjaan. Okey, apa yang boleh saya kongsikan ialah jika anda ingin membeli buku pada pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur tahun hadapan, saya harap ia masih di lokasi yang sama, ya, sebab kalau lokasi lain saya memang tak pergi rasanya. Okey, macam ni. Macam saya simpan RM20 sebulan. Oleh itu, jika didarabkan 12, jika saya bermula pada bulan 7, sebab gaji nanti akan dapat gaji bulan 6 akan dapat akan saya gunakan untuk peruntukan bulan 7. Maksudnya kalau betul pesta buku akan berada pada bulan 12, pada bulan 6 tahun depan, sekurang-kurangnya kita akan dapat 11 bulan ataupun dan 12 bulan dan 240. Bagi saya itu mencukupi. Tambah juga dengan lebihan ini menjadikan dia sebanyak sebentar, ya. Oh tidak, saya tak jumpa kalkulator. Saya menjadikan sebanyak lebih kurang RM300. Alhamdulillah lah, memang cukup. Okey, oleh itu jika macam kalau katakan anda boleh menyimpan duit sebanyak RM20 sebulan, di bulan ke-12 ataupun menjelang pesta buku antarabangsa, anda mendapat RM240. Itu cara, dan anda boleh gunakan itu untuk membeli buku. Dan cara kedua ialah anda lihat balik berapa harga buku-buku yang anda beli sepanjang pesta buku ataupun sepanjang tahun ini. Tengok berapa jumlah tersebut dan bahagikan dengan 12 bulan. Oleh itu anda dapat nilai dia berapa. Seperti contoh, mungkin anda beli semua buku berharga RM500. 500 bahagi dengan 12, berapa? Itu nilai yang anda patut menyimpan setiap bulan, supaya nanti bila pesta buku akan datang, jangan gunakan harga selepas diskaun, ya, sebelum. Sebab kita tak tahu harga buku mungkin akan berubah ke tidak, kan. Letakkannya hanya sebagai anggaran sahaja. Lepas tu di akhir
menjelang pesta buku antarabangsa tahun depan, kita ada duit untuk membeli belah dengan apa, tanpa memikirkan saya boleh beli semua semua tajuk-tajuk buku yang diidamkan. Okey, tapi ingat, ini hanyalah untuk buku sahaja, tak termasuk kos pengangkutan, makan minum dan juga penginapan jika anda dari luar daripada Kuala Lumpur. Itu kalau katakan lagi satu, okey, mungkin anda dah anda telah kumpul duit, menyimpan duit setiap bulan, tiba-tiba anda nampak ada satu tajuk ada beberapa tajuk buku yang anda rasa perlu dapatkan juga, tak kira bagaimana. Anda pun gunakan duit daripada dana terikat buku ni, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau anda rasa anda boleh menggantikan semula duit yang jumlah yang anda gunakan, ataupun mungkin duit baki tersebut, sebagai contoh ialah mungkin anda telah gunakan RM50, anda boleh menggantikan RM50 tu selepas dibelanjakan, ataupun anda rasa daripada 240 tolak 50, baki tersebut cukup untuk anda berbelanja di pesta buku, tak ada masalah. Okey, terpulang macam mana anda semua nak menguruskan belanjawan anda. Seperti mana saya cakap awal tadi, duit saya, cara saya. Okey, jika anda mendengar sampai habis video ni, terima kasih saya ucapkan, dan sila tekan butang like dan tinggalkan komen. Terima kasih.